Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Surah Al-Imran ayat 185 yang bermaksud setiap yang bernyawa akan merasai kematian dan sesungguhnya pada kiamat nanti sahajalah disempurnakan pahala-pahala kamu. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dimasuk ke dalam syurga, maka sungguhnya dia telah beruntung besar. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang mempersonakan, yang memperdayakan. Al-Imran ayat 185. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, yang dikasihi dan kuasa pengurusan program Duha, Wasilah dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, sama ada yang jauh, yang dekat, yang tetap, yang baru masuk. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, sentiasa meningkat keimanan, bertambah amal-amal salah kita, dan sentiasa pula kita dalam keadaan diradai oleh Allah Azza wa Jalla, dibuka pintu kerahmatan hidup, rezeki dimurahkan, kesihatan dianugerahkan buat kita, dan paling utama kita mencapai sebuah kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dan bila sampai saat kita meninggal dunia, meninggal dalam husnul khatimah, iaitu ending yang terbaik, penghabisan yang sebaik-baiknya, itu dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita. Dan pastilah di antara jalan utama kita untuk meraih semua itu, sama ada redha rahmat Allah, redha Allah rahmatnya, kematian yang terbaik, pastilah melalui ilmu. Maka saya nyatakan, tegaskan dalam kesempatan awal mukadimah pada pagi ini, ilmu adalah segala-galanya. Dan segala-galanya adalah ilmu. Dan ilmu tidak pernah menyesatkan kita, terutama ilmu agama lah. Ilmu agama tidak pernah menyesatkan kita, tidak pernah sama sekali merosak, membinasakan kita sama sekali. Ilmu agama sifatnya sentiasa berikan kita nadi kekuatan. Daripada jahil kepada faham, daripada buruk kepada baik, berdosa kepada beristighfar, bertaubat kepada Allah. Itulah ilmu. Jadi manusia berilmu tidak dibimbangi. Yang kita bimbang, kejahilan. Bila jahil, musnahlah segala-galanya. Hati rosak kerana jahil, jiwa mati kerana jahil, dan akhlak binasa kerana jahil. Hidup ini hancur kerana kejahilan. Jadi kita nak masuk kejahilan,
cara kita berilmu dan terus berilmu. Jadi pada pagi ini dalam kesempatan menambah lagi koleksi keimanan kita. Pastinya bicara kita pada pagi ini bicara hati ke hati, iaitulah bertajuk gambaran saksa kubur. Satu topik yang begitu penting untuk kita lihat. Berdasar kepada hadis yang banyak, Al-Quran pun ada, dalam pandangan para ulama salafun salih, wajib kita percaya ada saksaan kubur. Kerana di kalangan manusia ada yang berpendapat tak ada saksaan kubur, tak ada. Ini pandangan sonsang. Pandangan yang tak boleh kita terima dan kena tolak. Kalaupun ada yang bercakap macam itu, pandangan yang tertolak. Kerana saksaan kubur itu sabit dalam riwayat hadis Nabi. Disebutkan para ulama salafun salih, bahkan dibincangkan oleh mereka dalam kitab-kitab yang muktabar, dalam hadis Nabi dan sebagainya. Jadi tajuk kita ialah gambaran saksa kubur, page 68. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Betullah tajuk ini sendiri saya rasa membayangkan satu situasi dan keadaan yang memenatkan sebenarnya. Memenatkan, menyusahkan, mengecewakan kalau ia berlaku. Tapi saya nak mukadimah di awal mukadimah, kalaupun tajuk ini agak berat, iaitu gambaran saksa kubur, tapi ingat kepada ahli bakal syurga, orang beriman dia tak akan alami saksa yang begini. Yang dia akan hadapi ialah nikmat kubur. Cuba kita bawa gambaran saksa kubur ini adalah prospek penting untuk menjadikan kita lebih berinsaf, lebih insaf. Berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan kita ambil mudah dalam urusan kita dengan amal. Sebab lepas hidup ada kematian. Bila ada kematian, ada kubur. Bila ada kubur, kita nak kubur macam mana? Bila mana pilihan kita nak kubur? Kita nak kubur yang bercahaya. Bukan kubur gelap gelita. Kubur yang penuh dengan ketenangan, bukan kesempitan. Itulah kita nak. Betul kita sentiasa minta begitu pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam doa kita pun, bila kita ziarah kubur, contohnya, apa doa kita kalau kita ziarah kubur, tuan-tuan? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadi kubur ini bercahaya seperti taman syurga. Kita minta, ini doa daripada Nabi SAW. Doa Nabi itu. Ziarah orang mati yang dah dikebumikan, minta kepada Allah pada dia. Jadikan kuburnya raudatan. Seumpama taman syurga. Dari taman-taman syurga yang penuh keindahan. Makna kita merayu pada Allah supaya taman kubur ada tamannya. Indah. Bukan sempit, susah dan gelap gelita. Itu kenyataan. Jadi kalau ada orang kata tak ada saksa kubur, itu satu kepalsuan yang sengaja diada-adakan, yang boleh menjadikan umat ini hilang kekuatan berfikir dan hilang ilmu. Jadi kita tak nak bercakap benda yang kita tolak, kita pilih pandangan yang negatif itu baik. Jadi kepada orang beriman, kubur bercahaya. Tidak menekan, tidak tertekan dan tidak jadikan dia kesempitan. Bahkan kuburnya macam syurga, taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bicara kita akan tengok pada pagi ini daripada bicara para ulama dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri berkata, ini seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dia alim dalam bidang hadis, dia alim dalam bidang tafsir, bahkan dalam fiqh. Seorang yang alim dalam pelbagai bidang ilmu di kalangan ulama tabi'in kita, dan telah meninggal banyak ilmu buat umat ini dalam tulisan, dalam kata-kata yang tercatat. Antara inilah catatannya, diriwayatkan daripada bahawa Sufyan Ats-Tsauri berkata, barang siapa yang sering mengati mati ataupun kubur, maka dia akan memperoleh kebun daripada kebun-kebun syurga. Barang siapa yang melupakannya, yang lupa tentang kubur, maka akan memperoleh jurang daripada jurang-jurang api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini kata-kata yang simple tapi menarik. Jadi dengan makna mudahnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang hidupnya dalam keadaan berfikir sentiasa soal kematian, alam barzakh, alam kubur, keserongan di alam kubur, dia berfikir macam tu. Makna berfikir dalam kerangka untuk menambahkan iman lah, bukan berfikir sahaja berfikir. Berfikir untuk menambah iman. Maka kata Ats-Tsauri, orang macam ni
dapat kebaikan. Apa dapatannya? Dia akan memperoleh kebun daripada kebun-kebun syurga. Bukan makna dapat secara cash, tunai, tidak, tapi dia akan dapat ketenangan. Nah. Gambaran kebun syurga ini makna ketenangan. Bila kita mati nanti, kalau masih hidup dia berfikir tentang soalan kubur yang menakutkan. Dia fikir tentang amalan, apa nak bawa ke dalam kubur. Dia fikir tentang dosa yang dia buat, tak mohon ampun kepada Allah lagi. Dia fikir tentang cara minta ampun, maka dia buat kebaikan. Ini masalah ini yang isunya. Kata sebenarnya dia akan dapat kebun. Bukan kebun masa fizikal, tapi ketenangan di alam kuburnya. Kesan kita fikir benda yang baik, datang kebaikan. Ini penting tuan-tuan. Saya sebut ini sebab apa? Sebab kita dalam hidup ini, kalau kita sentiasa berfikir benda baik, baiklah insyaAllah. Kita berfikir yang agak positif. Negatif tidak. Dapat positif. Kita berfikir benda yang elok, elok dapat. Sebab kita punya cara berfikir minda ni penting. Tapi kalau duk masuk dalam kita punya minda negatif, rosak, binasa, hancur, lebur, masalah dan musibah, itu yang kita dapat. Kita cuba buka ruang fikir benda yang positif. Kita nak daripada Allah keselamatan di alam barzakh, tak nak neraka. Nak kubur bercahaya, nak rahmat Allah. Contohnya, kita dapat apa kita ceritakan. Ini maksud daripada kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Ada satu hadis Nabi sallallahu Nabi sebut dalam hadis berkata apa? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Ini hadis. Siapa yang biasa hidup di atas tu perkara yang elok, dia akan dapatlah keelokannya. Siapa yang hidup dalam keburukan, hujung keburukan. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Contohnya, dia seorang Bilal surau, Bilal masjid. Hari-hari dia azan. Tak dan masuk waktu, dia dah sampai. Orang nak balik, dia belum balik lagi contohnya. Bahkan kerja buat dengan masjid, jangan cakap lah. Malam siang. Soal dia sebagai khadam masjid. Daripada azan sampai bersihkan tanah. Contohnya. Kita dengar tak cerita satu hari, orang ni meninggal di mana? Dalam masjid. Seorang Bilal meninggal tengah azan. Tengok tuan-tuan. Allah rezeki kepadanya. Dia hidup dalam satu suasana, mati dalam suasana tersebut. Nabi sebut. Sehingga kita dengar cerita seorang Bilal mati tengah azan. Ada. Tak tengah azan pun, mati di mana Bilal? Dalam masjid ketika sedang berwuduk contohnya. Allahu Akbar. Mati dalam sujud, dalam masjid, tengah baca Quran. Siapa tu? Tok Bilal, surau masjid. Khidmatnya. Malam siang menyebabkan Allah ambil nyawanya dalam masjid. Dalam surau, dalam tengah beribadat, tengah solat, bahkan tengah azan. Berlaku. Seorang manusia yang biasa ke masjid malam siang pagi petang. Meninggal di mana? Di tangga masjid, jatuh tangga, terantuk, mungkin koma, meninggal. Ada begitu. Ataupun meninggal di jalanan, nak ke masjid, hari ke masjid dia. Aksiden, meninggal. Kita dengar. Ada juga kes-kes yang sebaliknya. Seorang yang biasa buat kejahatan keburukan, meninggal di tempat maksiat. Ini kita sebut subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Meninggal ketika buat maksiat, tak sempat buat maksiat ke dalam perjalanan ke maksiat, kepada maksiat. Ini kita kena faham. Kita tuan-tuan hidup dalam kebaikan, insya-Allah penghujung kita kebaikan. Bila hidup dalam kejahatan, kita bimbang hujung kejahatan. Maka kita minta pada Allah keselamatan dalam urusan hidup ini. Ini kata sudah panjang pula cerita saya. Sebab tafsiran tu kena beri detail supaya kita faham. Jadi orang yang berfikir tentang kubur, ingat tentang kematian, ingat tentang persoalan dia dengan Allah Azza wa Jalla kubur, orang ni kata apa? Dia kata Nusari, dia kata dapat kubur daripada maknanya ketenangan. Dapat ketenangan di alam barzakh. Kalau mati, tenang jiwanya insya-Allah. Allah rahmatinya daripada awal kematian sampai kiamat, Allah akan rahmatinya. Adapun siapa yang melupakannya, lupa apa? Lupa kematian, lupa kubur. Tak ingat tuan-tuan hal ini. Nama kubur pun dia tak ingat dalam hati. Dia tanya balik, apa tempat tu? Kubur lah tu. Ada yang tak tahu pun ada mungkin. Teruk lampau lah tu. Tapi yang tak ingat tentang kematian. Tak tercerna dalam minat kematian, maut, tak ada. Bahkan tak nampak alam barzakh, alam kuburnya. Orang macam ni kata, akan peroleh jurang daripada jurang-jurang neraka. Iaitu keburukan, kepayahan di alam barzakhnya
di alam matinya. Ini kita paling takut. Jadi, pandangan ini pandangan cukup menarik. Saya mukadimahkan di seorang ulama yang besar, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi. Baik. Ini menjelaskan bahawa siapa yang melakukan ketaatan dan inginkan keridhaan Allah, pasti akan mendapat balasan yang di akhirat. Bagaimana dijanjikan Allah kepada umatnya. Ya Allah kepada umat Muhammad, kepada hamba-Nya. Begitu juga kepada siapa yang melakukan keingkaran kepadanya, dosa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan mendapat balasan yang buruk di dunia dan di akhirat. Allah beri apa yang kita minta. Kita buat kebaikan, Allah beri kebaikan. Rezeki murah, hidup tenang, umur berkat, hidup tak susah. Allah campak kesenangan, harta benda, kekuatan dalam aspek kekeluargaan. Yalah, ada musibah, adalah masalah. Tapi masalah yang tidak seberat apa yang dihadapi, apa yang dinikmati. Maknanya kalau masuk musibah itu sikit saja. Yang banyak adalah kebaikan. Allah kirimkan kebaikan banyak. Kenapa orang ni ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ingatkan kematian. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan sesuatu di sebalik kebaikan, ia buat kejahatan manjang, dosa manjang. Ingat kata para ulama, penghujungnya mendapat keburukan. Lebih menakutkan tadilah, tutup dengan kejahatan. Meninggal di mana? Tengah beli tengah tikam ekor. 5 ekor, 6 ekor sekarang ni. Ke 7 ekor dah. Dulu 4 ekor. Mesti ekor tambah dah. Takkan tak tambah lagi. Orang pun ramai yang belinya. Contohlah tuan-tuan. Meninggal tengah beli tikam ekor. Keluar daripada kedai ekor, sepak batu jatuh, tersebut pecah muka. Koma 3 bulan, di hospital meninggal. Ada. Jadi kesimpulan kita ni, penghujungnya, dia kepada apa amal kita hidup kita. Dah biasa kejahatan, kejahatanlah akan menimpa. Biasa keburukan, burukan mandu kita. Baik. Saya bawa di sini satu riwayat daripada khutbah Ali bin Abi Talib. Riwayat khutbah Ali. Dia sebutkan satu riwayat, Ali berkhutbah pada hari itu dengan kata-kata yang begitu panjang, sambil pada sikit saja, tak banyak ni. Muka 69. Dengar elok tuan, saya duk tengok kata-kata ini memang kata-kata yang cukup memberikan kita keinsafan. Mana mungkin seorang insan sehebat Ali radhiyallahu anhu, sehebat beliau tidak bercakap benda-benda yang terbaik, tak mungkin. Mesti ada kebaikan sebagai ucapannya. Rahsianya ada. Apa kata Ali dalam khutbah, dia kata apa? Wahai hamba Allah, berhati-hatilah kamu daripada maut yang tak dapat kamu hindari. Berarti daripada maut yang kamu tak dapat lepasinya. Tak boleh. Maut tolong kita melencur kanan. So apa? Sebab maut tak ambil kita. Tak boleh. Bila sampai masa, kita tak akan lari daripada walaupun sesaat. Tak boleh minta postpone, minta tangguh. Jumpa malaikat maut, malaikat minta postpone lah, boleh 3 bulan lagi ke 3 tahun lagi bagus. 3 tahun lama sangat, 3 hari pun cukup. No, tuan-tuan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-Quran, bila sampai waktu ajal kamu, Allah tak lewatkan sesaat, Allah tak awal walaupun sesaat. Syap. Tepat pada masanya. Waktu kematian dia datang tu sebenarnya tuan-tuan. Kita sebut kematian pukul 8.30 pagi. Catatan doktor. Dalam laporan kematian hamba Allah yang mati. Dia meninggal jam 9.25 pagi. Yang ni meninggal jam 10.30 malam. Dia meninggal pukul 3.30 pagi contoh. Yang tu meninggal pukul 5.12 pagi. Yang pagi petang malam, kematian akan datang syak pada masanya. Cuma catatan tu mungkinlah dari sudut catatan mungkin berbeza dan mungkin tidak sama. Doktor tu kata 5.10 pagi. Nurse kata tidak, 5.9 pagi. Contoh, tapi yang pentinglah kematian datang pada masanya. Pagi-pagilah. Tuan-tuan sekalian, apa kita nak kata? Ali sebut benda yang real. Kata-kata yang realistik. Memang real sungguh. Khutbah yang boleh alihkan air mata. Khutbah yang boleh jadikan tersentuh jiwa kita. Saya kira khutbah ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita, untuk orang lain. Wahai hamba Allah,
berhati-hatilah kamu. Mana beringat-ingatlah kamu. Daripada maut yang tak dapat kamu hindari. Kamu tahu nak tolak ke tepi walau sesaat. Syak, tepat pada masanya. Jika kamu berada mana-mana tempat, ia datang jemput kamu, di mana lokasi berada kita. Dia akan datang jemput kita di jalanan, kediaman, jabat, di rumah, sedang belajar, baca Quran, santai-santai, sedang berjalan, tengah tidur, bangun tidur, dalam toilet, ketika makan, sedang bersama di pejabat kawan-kawan, dalam jam, sedang mengaji Quran di pejabat, di masjid. Ini kenyataan. Jadi benda bacaan ini tuan-tuan mengingatkan kita tentang sebuah kematian tak pernah terkhilaf bila sampai ketika dan masanya. Itu sebuah kematian. Dan falsafah saya sebut banyak orang kata apa? Bukan kematian menanti kita. Kita menanti kematian. Bukan kematian menanti kita tidak. Tapi kita menanti kematian. Soalan kita menanti. Sekarang, kejap lagi, petang nanti, malam, kita menanti. Soalan kita yang sedang menanti kematian, bila nak masuk ke rumahku sekarang ni? Bila nak masuk ke pejabat aku? Bila nak masuk ke dalam bilik aku? Contohnya. Ini antara perkara yang kita nak kena ingatlah. Sebab benda macam ni, dia bila kita ingat, bukanlah bermaksud dia datangkan kita hilang kekuatan untuk buat kerja macam tidak. Tapi ini kekuatan untuk kita lebih berketerampilan dalam soal perbuatan amal kita, harta benda kita, kekayaan kita seumpamanya. Kita kalau tak diikat dengan kematian, kita lalai. Kita lupa. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, kelalaian manusia ini banyak sebab. Banyak sebab. Lalai, lupa, itu banyak sebabnya. Salah satunya ialah kita dalam keadaan ghaflah anil maut. Kita lupa tentang kematian. Kata Ali, berada di mana tempat, ia datang jemput kamu. Inilah yang Allah sebut sebenarnya dalam Quran pun. Kita dah sebut acap kali, tapi kita sebut kata-kata sebab ini khutbah beliau. Quran sebut An-Nisa 78 contohnya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyaidah. Di mana berada kamu? Kematian akan datang jemput kamu, datang kepada kamu. Di mana berada kamu? Hatta dalam bukan kukur api. An-Nisa 78. Baik tuan-tuan. Ia datang jemput kamu, apabila kamu lari, pasti akan terpegang juga. Maut terikat di ubun-ubun kamu. Bila kamu lari, tapi memang tak lari pun sebenarnya. Nak lari ke mana? Tak lari, tapi kalau kita lari sekalipun, kata Ali, dengan satu ucapan yang cukup berhemah, dia kata apa? Kamu lari sekalipun, pasti akan terpegang juga. Makna kamu akan dekat dengan kematian. Tak kita pegang kematian, dia pegang kita. Dia sekat kita daripada berlari. Atau kita terpegangnya. Maksud pegang ni bukan maksud pegang macam pegang, kita pegang apa ni, fizikal barang, buku contohnya, bag, apa ni, post. Tidak, bukan. Tapi mana kita akan tersentuh kematian atas apa situasi, dia akan datang dan mengambil nyawa kita. Maut terikat di ubun-ubun kamu. Seolah maut itu berada di ubun kepala kita. Tunggu masa untuk Allah tarik saja. Off-nya, kita akan di-off-kan buat selama-lamanya. Carilah jalan selamat. Jalan selamat apa tuan-tuan? Jalan ilmu lah. Bukan jalan selamat, jalan highway, nak lari bukan. Bukan jalan speed, apa ni, shortcut, tidak. Bukan jalan pintas, nak lari, tidak. Ini jalan selamat, jalan ilmu. Jalan iman. Cari jalan selamat. Jalan dan bersegera. Dan ambil peluang segera untuk jalan selamat. Jangan tangguh-tangguh. Ilmu dicari segera. Iman tingkatkan segera. Amal buat segera. Ini maksud sebagai jalan selamat kita. Jalan selamat kita, itulah dia. Sebab belakang kamu ada mengejar kamu itu kubur. Allah kata-kata Ali tuan-tuan, menarik mendalam. Menarik mendalam. Di belakang kamu ada kubur nanti. Soalan kubur kejar kita di belakang. Nak tak kita masuk ke dalamnya. Soalan macam itulah, kita gambar macam itulah. Kubur lari nak kejar kita sebab kita seolah nak ditarik masuk ke dalamnya.
Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun syurga dan jurang ke jurang neraka. Boleh jadi kubur kita macam syurga dah. Kita sebut tadi kan, masuk-masuk bercahaya penuh. Macam taman syurga, kubur sempit tapi Allah beri macam taman syurga. Keluasan dengan cuaca cerahnya, dengan suasana seronok. Alam bersama kita tu ataupun menjadi jurang pada api neraka. Maksudnya sempit. Dalam keadaan hitam pekat cuacanya, tak ada kegelapan, tak ada cahaya walaupun sikit. Allahu akbar. Dan kubur bahkan berkata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat, aku rumah ulat-ulat. 3 perkataan. Ana baitul zulmah. Aku adalah rumah yang gelap. Ana baitul zulmati. Kubur bercakap, akulah tempat sendirian. Seorang-seorang kamu, tak ada teman taulan. Seorang-seorang kamu. Ana baitul wahdah. Aku rumah untuk seorang kamu saja. Tempat kamu tak ada orang akan masuk. Seorang kamu dah sampai bila. Allahu akbar. Berpisah kasih dengan anak isteri. Pisah kasih dengan suami, dengan anak-anak. Pisah kasih dengan mak ayah kita. Pisah kasih dengan teman taulan sepengajian kita. Pisah kasih dengan taulan sepergaulan kita yang kita kenal daripada kecil sampai menengah, sekolah sampai universiti. Pisah kasih dengan teman sepejabat kita yang bekerja daripada beberapa tahun sampai puluhan tahun, pencen bersama. Pisah kasih kita dengan rakan-rakan setaman kita. Pisah. Baitul wahdah mana aku sendirian. Kubur kata, ini tempat kamu seorang-seorang. Dan kata kubur, akulah rumah ulat-ulat. Ana baitul dud. Ulat menanti. Bila lah jenazah nak masuk ni. Jenazah masuk saja, ulat akan kerumun. Akan memakan kaki-kaki kita. Mengoyakkan kafan kita. Meratah tulang belulang kita. Akan masuk ke lubang telinga kita. Masuk ke lubang mata kita. Akhirnya apa yang ada ialah bangkai. Itu pun yang hancur. Apakah kata-kata macam ni kata-kata yang tidak boleh jika kita lebih insaf? Saya ingat kata-kata letaklah dalam dari kita syariat. Dari bertulis ke? Dari phone ke? Masukkan. Saya ingat kata-kata tolonglah. Saya pun samalah. Kan saya berajak. Allah kubur berkata kepada kita, akulah rumah yang gelap. Seorang-seorang. Tak ada cahaya lampu lagi dah. Akulah tempat sedia kamu seseorang. Tak ada pembantu. Tak ada kawan teman taulan keluarga. Akulah rumah ulat-ulat. Ana baitud dud. Yang akan meratah daging-daging si mati. Tulang belulangnya. Allahu Akbar. Ini sebuah perjalanan yang kita akan tempuhi. Siapapun kita, kaya, miskin, berpangkat, tak berpangkat, orang bawah, orang atas, suami, isteri, anak-anak, rakan taulan, manusia. Dan tuan sekalian, apa yang Ali sebut ini sebagai satu tazkirah besar kepada kita. Peringatan. Bila kita dengar benda macam ni, orang lupa lalai. Dia akan terasa. Peringatan kata macam memaniskan lagi lah. Ya. Baik. Kita dah masuk kepada gambaran seksa kubur bagi orang kafir. Orang mukmin kita akan tengok di muka surat seterusnya nanti insyaAllah. Sekarang kita nak tengok bagaimana datangnya saat kematian dan gambaran perjalanan si mati kafir. Ialah keliang lahatnya. Urusan kematian macam biasa, tak kira siapa mati kafir ke mukmin,
akan dimandi, dikafan, kemudian ditanam. Biasalah. Istilah macam itulah. Hatta kalau orang non-Muslim bernama agama apa pun, tak dimandi pun dikafan. Dikafan lah. Soal masuk tong tu kira dikafan lah tu. Hantar ke liang lahat lah. Tapi perjalanan itu bagaimana sebenarnya? Sesuatu yang nampak sama tapi tak sama. Orang kafir mati dengan orang kafir mati dengan orang Islam mati. Sama juga. Sama je. Malaikat akan cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa orang Islam. Malaikat juga cabut nyawa orang yang bukan Islam. Ini keyakinan kita. Malaikat yang sama. Satulah Israel, malaikat Israel dan orang-orang yang Israel dan malaikat lain. Sebab dalam hubungan kita akan bincang nantilah. Cabut nyawa ni siapa? Israel dengan teman-temannya. Ramai malaikat lain. Jumat Izzat itu satu nama besar. Bersamanya Allah malaikat ramai. Masing-masing buat kerja. Dari riwayat pun disebut Allah pun ambil nyawa manusia. Ada ayat Quran kita akan tengok nanti insyaAllah. Yang penting adalah malaikat yang sama, dia menyawa orang Muslim, mukmin, juga menyawa orang bukan Islam. Jangan katalah, orang kafir mati itu malaikat mana menyawa. Dia kata jugalah. Israel juga. Waktu dia Buddha, Kristian, Hindu, tak ada agama, etis sekalipun, itu malaikatnya. Sama malaikat juga menyawa orang beriman. Tok guru, tok alim, orang pandai, orang berilmu, orang bijak, orang berilmu, orang Quran di dada. Malaikat kerjanya, tak kira siapa pun mereka, bila Allah kata, nyawa manusia ni, matikan dia, mati. Walaupun dia bukan Islam, tak Islam. Cuma, titik bezanya ada. Berdasar kepada amal dan imannya. Jadi orang yang ada iman amal, kematiannya penuh dengan ketenangan, keistimewaan. Tapi orang tak beriman, kafir khasnya, penuh kepayahan, mengecewakan, mendukacitakan, dan memayahkannya. Ini kenyataan. Dalam surah hadis Nabi SAW, ada hadis tuan-tuan ya, saya beri terjemahan sajalah. Tapi sebagai riwayat tu kemudian di hujung tak riwayat daripada siapa-siapa, daripada Al-Imam Ahmad Abu Daud ya, adalah riwayatnya. Satu kitab yang begitu sekali besar harganya kepada kita di sudut ilmu untuk kematian dan hal kematian ini adalah kitab karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab bahasa Arab. Ini hal kematian yang bertajuk At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirati. Peringatan tentang hal-hal kematian dan dari akhirat. Ini kitab Al-Imam Al-Qurtubi, bahasa Arab. Penuh dengan cerita dan beberapa cerita yang seperti dalam kitab saya, buku saya ini, daripada kitab ini. Itu Imam Al-Qurtubi yang meninggal tahun 671 Hijrah. Ini kitab bahasa Arab. Adapun kitab terjemahannya adalah kitab ini. Iaitu terjemah dalam bahasa Indonesia, tapi okey, terjemahnya okey. Ensiklopedia Kematian. Hari Kiamat, Alam Akhirat. Ini Arabnya, ini Melayunya. Penuh dengan hujah, dalil, nas, hadis dan Al-Quran. Subhanallah azim. Dan untuk maklumat lah, sebab kita sebelum saya buat macam ni, saya promo lah. Kitab ini saya guna pakai dalam kuliah bulanan saya di Masjid An-Nur, Tamasya Glamari Shah Alam. Tiap Sabtu keempat, kuliah Maghrib. Dah separuh dah kitab sekarang kita habiskan. Daripada kitab terjemahan dan kitab bahasa Arab. Dan insyaAllah untuk tempoh berbulan 3 ni pula, alhamdulillah saya telah diundang oleh Masjid Putrahai, masjid yang baru saya siap. Baru 2 minggu lepas bermula solat Jumaat dan solat berjemaah. Mereka minta saya untuk kekal untuk bawa kitab ini dalam kuliah Maghrib 2 kali sebulan. Selasa kedua, ketiga dan Jumaat yang keempat. Berbulan-bulan 3 ni insya-Allah belum puasa. Kitab yang sama, Masjid Putrahai. Nak ceritalah, ialah kemungkinan tuan-tuan rakan taulan yang berdekatan bolehlah wawarkan untuk hadir pengajian. Tapi kitab ini cukup menarik, berharga,
karangan ulama kita salafun salih. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang pentafsir Al-Quran yang penuh dengan di dadanya pintu-pintu kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Bahasa Arabnya, terjemahnya ini sebagai satu, apa kata apa, sebutanlah, ya. Dan satu kitab ringkasan daripada yang Arab yang terjemah tu, ada ringkasannya yang diterbitkan oleh Al-Hidayah Publishers dalam bentuk ringkas, iaitu tajuknya Jalan Sahla Menuju ke Syurga. Imam Al-Qurtubi, terjemahan daripada yang Melayu tadi diringkaskan lagi. Dan ini sebenarnya memudahkan urusan pembacaan dan urusan ilmu secara mudah. Saya dapat kitab ini baru lama sudah, hampir 2 tahun lepas, dan saya menggunakannya. Ini tuan-tuan, kita ni sebenarnya, masya Allah lah, kita ni penuh dengan ruang-ruang untuk dapatkan sumbernya. Kalau kita tak berjalan kosong. Disebabkan ini saya bicara dengan beberapa rujukan yang saya cari, saya dapatkan, saya sampaikan kepada tuan-tuan dalam kesempatan kuliah kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah berkati. Dan apa yang saya buat ini, mudah-mudahan menjadi amalan soleh saya dan menjadi satu rezeki buat kepada yang mendengar dan yang menonton. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita balik pada hadis ataupun pada cerita kita ni. Tadi gambaran kitab lah. Dalam surah Nabi sallam, Nabi bersabda, adapun hamba yang kafir, dan orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kufur, mana orang tak beriman lah. Bila sebut orang kafir ni tuan-tuan, jangan kita nampak orang yang bukan Islam terus. Non-Muslim. Ia termasuk juga orang Islam yang tak beriman. Orang Islam yang tak bertaubat. Orang Islam yang kekal dalam kemaksiatan. Orang Islam yang kekal dalam keburukan sampai dia mati. Itu juga orang yang kufur pada Allah Azza wa Jalla. Kufur akidah juga tu. Maknanya dia tak kekal dalam imannya, buat kejahatan, mati kejahatan. Dia masuk dalam suasana orang yang kufur juga pada Allah. Itu dah faham. Apalagi orang yang memang kufur terus. I'tiqadi. Seorang bernama sekian-sekian pada agama yang lain, itu kufur terus. I'tiqadinya memang teruk lah. Tapi kita orang Islam ini, yang takut kita ialah bunyinya Muslim, tapi kosong jiwa pada agama. Solat tidak ada, iman tak ada. Ini yang kita paling takut. Zero. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan. Jadi kata Nabi SAW, adapun hamba yang kufur, jika hampir meninggal dunia dan menghadapi akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam. Datang malaikat dalam keadaan hitam mukanya dengan pakaian pun hitam. Nak tanda kegelapan lah tu. Malaikat ni bukanlah hitam muka, bukan itu maksud, tapi seolah wajah kehitaman. Muka malaikat bercahaya bersih. Cahaya malaikat cahaya. Mana mungkin cahaya itu dalam keadaan hitam pekat? Cahaya putih, melepak dan cantik. Tapi malaikat datang nak menyawa orang kafir ni, seolah ada benda yang melekat dengan bentuk kehitaman. Makna kegurunan, kebangisan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Datang malaikat dengan wajah yang hitam, mukanya dengan pakaian hitam. Itulah tanda kegelapan. Bila hitam-hitam mana kegelapan. Pakaian hitam, kegelapan. Mana si mati nak mati ni, gelap di jalanannya. Gelap kehidupan. Gelaplah masa depannya. Gelaplah urusan hidupnya di alam barzakh. Soalan macam tu gambarannya. Menakutkan. Lalu duduk di depan mukanya sepanjang pandangan mata. Datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kita faham cerita ini pada Nabi SAW. Nabi tak berdusta. Nabi dengan wahyunya bercakap pada kita. Jadi makna ketika nak mati ni, seolah bukan satu malaikat yang datang. Baru malaikat. Rasul kata malaikat ini bukan satu. Malaikat itu ramai. Ambil nyawa bukan seorang, bukan satu malaikat. Itu satu nama besar, di bawahnya ada lagi malaikat yang lain yang bertugas. Jadi ada wajah yang di sini ada kata malaikat pertama hitam. Gambarnya malaikat yang hitam mukanya. Hitam pakaian. Datang ke mana?
datang ke depan muka si orang nak mati. Mana orang nak mati terlentang, tuan-tuan. Ketika dia terlentang sakit nak mati itu, mereka datang menghadap mukanya. Allahu Akbar, rahsia itu tak ada siapa yang tahu. Ini alam gaib namanya. Alam malaikat, alam gaib kita tak nampak tapi wujud dan ada macam kita sekarang mengaji ni. Saya di rumah kediaman saya, di bilik saya, tuan-tuan mungkin di rumah kediaman, dalam keadaan sedang belajar, sedang buka phone di rumah masing-masing, sama ada di luar, ruang tamu ke bilik, ke tak kira lah, dalam keadaan mungkin ada. Mereka bersama kita. Mereka ada bersama kita. Makhluk kita tak nampak tapi bersama kita. Kerana setiap kita belajar ilmu, kita baca Al-Quran, kita beribadat, malaikat akan iringi kita dengan suasana keredaan Allah buat kita melalui malaikat. Kena faham dari situ. Malaikat bersama kita. So, malaikat akan duduk dengan orang-orang yang sedang belajar ilmu. Makhluk yang tak nampak tapi wujud di alam yang sebenarnya. Baik. Masuklah kematian tadi. Lalu duduk depan orang nak mati. So, datanglah malaikat maut, duduk di samping kepala berkata kepada orang nak mati. Hai roh orang yang jahat, keluarlah menuju kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Malaikat kata demikian dalam keadaan menyatakan kepada kita bahawa dia bercakap dengan orang nak mati itu dalam keadaan kata-kata yang kejam, kata-kata yang besar, kata-kata yang berat, dengan katanya, hei orang yang akan mati, kamu ni roh yang jahat, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah. Mana kamu tunggu masalah, kamu akan dapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, kita tak mampu nak reka cerita, tak mampu nak bayangkan lebih, melainkan Allah yang Maha mengetahui. Tapi Nabi sebut hadis macam ni untuk ingatkan kepada kita, orang yang kufur nak mati, seawal nak mati pun dah nampak kepayahannya, datang malaikat kata roh yang jahat, ay ruh al-khabith, roh yang kotor, yang keji. Sekarang masa sampai kamu akan jumpa Allah untuk dimurkainya. Tuan-tuan, orang nak mati tak mampu nak cerita kepada siapa. Tak akan mampu orang nak mati nak cerita kepada anak isterinya, keluarga, teman, taulan apa yang akan berlaku dan sedang berlaku. Itu kenyataan. Tak akan mampu. Tapi dia hadapi situasi itu. Keseorangan, dalam kepayahan, dalam keletihan, kepenatan, ketakutan, dia tanggung sendiri. Payah, susah-susahlah. Tanggung sendiri. Ini yang kita takut. Itulah kepada orang beriman, saat paling kritikal bila nak mati ialah kita mengharapkan bantuan orang masih hidup. Bantuan orang masih hidup. Apa bantuannya, tuan-tuan? Bantuan iman. Apa maksudnya? Bantuan ucapan meneguhkan iman. Tathbit al-iman. Apa dia bantuannya? La ilaha illallah. Amat perlu ketika itu. Orang nak mati amat perlu bantuan iman daripada orang masih hidup. Seorang ayah, anak-anaknya lah yang patut aula untuk ajar ayahnya mengucap. Seorang ayah, anak-anak lah yang aula. Seorang ibu, anak lah yang paling aula. Anak sakit, ayah paling aula. Apa kata-katanya? La ilaha illallah. Diucap ke telinga kiri kanan berulang kali. Kalaupun tak mampu sakit nak sebut, dia dengar. Dia dengar, dia perhati. Mudah-mudahan masuk ke telinganya kata-kata la ilaha itu dan melekat. Dia tak ucap dengan jelas pun, dia ucap di hatinya. InsyaAllah. Dia sebab itulah kata para ulama, keperluan semasa-masa itu adalah ucapan tathbit al-amal. Al-iman. Tathbit maknanya mengukur iman. Kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah orang yang jahat ini, malaikat datang, kata roh jahat, di saat itu gemetar anggota badannya. Maka dicabutnya rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah.
terputus semua urat dan ototnya, diambil rohnya, dimasuk ke dalam kain hitam, dan dibawa naik dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai oleh malaikat. Itu dia tuan-tuan. Ini semua petikan hadis Nabi SAW. Hadis Al-Imam Ahmad, Abu Daud, hadis yang sahih. Nabi yang beritakan kepada kita situasi keadaan yang berlaku kepada orang nak mati kufur ini. Yang kufur nak mati ini. Maka saya itu gementar anggota badan. Gementar siapa? Si mati. Tapi tak nampak gementar, tapi jiwanya gementar, takut, bimbang. Kerana mati dah sampai saat ketikanya. Baru dicabut bagaikan besi daripada bulu yang basah. Sakit. Pedih. Ini satu hadis. Hadis lain pun sebut kepada kita, dia tarik roh tu macam mana? Seolah-olahnya roh ditarik daripada sakit, roh ditarik ini seolah-olahnya seekor burung yang sedang terbang, tangkap dia terus masuk dalam air sedang menggelegak. Ada yang sebut macam tu. Ketika nak mati ni, rohnya ditarik macam mana? Seumpama seekor burung yang sedang terbang, kita pegang burung tadi, tangkap burung tadi, kita terus letak dalam sebuah bekas air yang sedang menggelegak. Periuk ke apa saja, terus masukkan. Tanpa sembelih, tanpa apa. Daripada burung hidup tadi, letak dalam air yang menggelegak. Bayangkan apa keadaan kepada burung tadi. Menggelepur, menggelepar, mungkin bulu-bulunya akan terus tercabut. Bahkan hancur dia punya badannya. Kan air panas menggelegak. Itu kenyataan. Itu hadis Nabi sebut. Memang kita tak mampu nak sebut lebih, tuan, melainkan hadis Nabi ni. Itulah kenyataannya. Nabi tak berdusta. Ia kebenaran. Benar, ia kebenaran. Dan hadis Nabi cukup kuat untuk menyatakan kebenaran tentang nak mati ni. Terputus semua urat dan ototnya. Kemudian setakat tu dah teruk dah. Roh diambil, dimasuk ke mana roh tadi? Satu kain hitam. Ya, salah satu bekas kain hitam masuk ke dalamnya. Dan dalam keadaan kain tu pula bau yang sangat busuk. Tempat tu pula busuk, sangat-sangat busuk. Roh busuk tadi masuk dalam tempat yang busuk, dibawakan oleh malaikat sebagaikan bangkai. Seolah malaikat bawa bangkai. Allahu Akbar. Seolah malaikat bawa bangkai yang busuk dalam luarannya. Dalam perjalanan akan ditanya. Tuan-tuan, dalam bercerita tentang isu ini, kalau kita tengok dalam ensiklopedia tentang kematian, baik yang Arab, yang hadis ni, kita akan bertemu sebenarnya dalam bicara tentang soal ini, roh akan diangkat ke mana? Ke langit. Roh diangkat ke langit. Tuan-tuan, dalam hadis sebut, roh diangkat ke langit. Yurfa' ar-ruh ila sama. Diangkat ke langit oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, dan ada hadis sebut, ini hadisnya. Kalau nak tengok dalam catatan buku Melayu terjemahan tadi, ada hadis yang warna merah tu, Nabi sebut, inna nafsal mu'min, inna nafsa wa innal kafira kama apa ni, nyawa orang kafir ni diangkat dalam keadaan busuk amat sangat. Dan dibawa ke mana? Ke langit oleh malaikat. Dan bila sampai di langit, ditanya oleh malaikat yang lain. Dia malaikat ni banyak. Ditanya oleh malaikat, roh siapakah yang jahat, yang busuk ini? Malaikat bila tengok, dia tahu dah, rohnya busuk ini. Mesti orang yang tak beriman. Lalu bila tanya, roh siapa yang kau bawa ni? Busuk dan jahat ini siapa? Malaikat yang bawa tadi kata, roh Siano bin Siano. Nama kita boleh disebut. Maksudnya nama-nama orang dah meninggal ni disebut oleh siapa? Oleh malaikat Allah Azza wa Jalla.
Kepada orang yang mati baik, mati beriman sama saja. Kalau roh itu orang baik, roh siapa ini yang mewangi ini? Dekat jauh, roh Siano bin Siano. Kita lah nama disebut di langit sana. Jadi kalau roh yang jahat ini sama juga. Roh siapa ke bawah ini? Kata jawab malaikat bawa roh Siano bin Siano. Orangnya sekian-sekian. Dengan sebutan amat jelek, dengan sampai langit dunia, maka diminta dibuka, tak dibuka untuknya. Maksudnya ialah roh yang busuk tadi tak dibuka dah. Kat situlah keadaannya. Nak buka buat apa? Busuk. Ini satu penghinaan. Seolah nak sebut kita tuan-tuan, ketika itu daripada mula kematian sampai dah begitu sekali, tak ada harga dah. Rohnya tak dimuliakan lagi. Malaikat tak nak buka dah. Dah masuk situ, di situlah kamu. Roh kamu ini. Busuk dan jelek sangat-sangat. Kemudian selesai semua sekali, kan manusia ini bila mati, kejas ke dalam kubur. Tak kira lah, satu hari kemudian ke, beberapa jam kemudian, jasadnya akan dibawa ke liang lahat. Sama ada dia orang meninggal, mati mukmin ke, mati tak Islam ke, mati tak beriman ke, sampai masa kena kuburkan. Tak ada jenazah itu disimpan. Tak ada lah setiap orang tak ada jenazah simpan sampai bulan-bulan, tahun-tahun. 2 hari pun tak simpan. Jenazah buat apa nak simpan, tuan-tuan? Tak ada orang nak simpan. Walaupun ayah kita sayangkan, sayang sungguh. Tak ada anak kata, saya tak nak bawa ke jenazah kubur, saya nak simpan boleh 3 minggu. Ini ayah saya sayang kat dia. Tak ada, tuan-tuan. Kita bila mati saja, tak ada siapa nak simpan pun jenazah kita ini. Orang hajar rumah kita masa kita sihat walafiat. Orang hormat, orang sayang dekat kita tengah sihat walafiat macam ni lah. Bila kita meninggal, semua orang nak cepat kebumikan. Itulah kenyataan manusia. Harga kita, tuan-tuan, bernilai masa hidup. Dah mati, siapa nak jaga kita? Siapa nak pelihara? Tak ada dah. Kita nak terus bawa, nak dibawa terus di lahan. Simpanlah di sana selama-lamanya. Ini perkara insaf, kena sedar. Insaflah kita. Apa nilai kebanggaan sangat kita nak bangga-bangga, tuan-tuan, dalam hidup ini. Sampai kita hilangkan agama daripada hidup, kita hilangkan akhlak pada hidup, nak bangga tak kepada sangat. Maka kita kena tanya, orang kadang-kadang sampai tahap tak nak cari ilmu, tak nak cari agama, hidup dalam kemaksiatan, lupa lalai. Hebat sangat kalau kita sampai tahap tu. Kalau mati, ada orang nak jaga kita tak? Jenazah kita tu. Tak orang jaga dah. 2 jam, 3 jam mati orang nak kebumikan saja. Kemudian jam tu juga. Lepas mati, jam terus tanam. Tuan-tuan, kalau kita insaf macam tu, bermakna kita akan terus berada dalam suasana iman taqwa itu mendalam. Ilmu mendalam, jiwa baik, hati baik, dan akhlak kita baik, dan juga amal kita baik. Itu dia. Sebab harga kita pada itu bukan, harga kita sebenarnya setelah mati bukan jasad kita. Harga kita adalah amal kita. Bila kita meninggal dunia, ulang balik, bila kita meninggal dunia, harga yang paling mahal bukan jasad kita dah. Harga kita paling mahal kerana amal kita yang banyak. Iman kita banyak, itulah yang menjadi kita lebih berharga daripada segala-galanya. Baik. Kemudian, dikembalikan roh ke dalam jasad dalam kubur. Ya salah. Bila alam barzakh, roh dikembalikan semula. Untuk apa? Untuk perhitungan di alam barzakhnya. Apa cerita? Didatangi oleh 2 malaikat. Kita kenal dalam hadis sebut siapa 2 malaikat ini? Munkar dan Nakir. Faja'ahu malakan. Dalam hadis sebut idza qubira ahadun fi qabrih. Faja'ahu malakan yas'alan al-'abd. Hadis Nabi. Bila dikuburkan jasad dalam kubur, akan datanglah malakan 2 malaikat yas'alan, akan mula bertanya kedua-duanya tentang kepada si mati. Apa yang berlaku? Ini dia. Ditanya oleh 2 malaikat yang mendudukkannya. Maknanya yang merapatinya lalu berkata, siapa Tuhanmu? Ma rabbuka? Dijawab, inilah jawapannya. Saya tidak tahu. La adri. La adri. Ada sebut, dia akan kata, la adri, orang macam orang tak tahu apa. Begitulah. Orang tak tahu, tuan-tuan. Dia nampak wajah tak tahu dalam perkataan. Ya. Itulah kenyataan orang yang bila tanya siapa Tuhan kamu? Takkan kata Allah, sebab dia tak kenal Allah dalam hidupnya.
kenal Tuhan, amal tak buat, dosa buat. Orang kafir semantelahan. Yang tak kafir pun Muslim, tapi bila tak buat kebajikan, tak buat pahala, tak cari amal, tak buat amal, sama keadaan. Siapa Tuhan kamu? Tak tahulah siapa Tuhan aku. Tuhan. Bila jawab macam tu, ditanya lagi soalan kedua. Apa agamamu? Madinuka? Pun jawab tak tahu. Tak ada agama. Islamnya nama saja. Tak mengamal Islam. Ditanya lagi. Apa pendapatmu tentang seorang yang diutuskan? Itu Nabi lah. Saya tak tahu. Ditanya kepadanya. Ada riwayat sebut, hadis yang lain sebut, apa pegangan kamu, kitab kamu? Dia jawab, tak tahu juga. Kitab Quran lah. Kitab pegangan kamu apa dia? Tak tahu juga. Tak pernah sentuh Quran. Tak mendudukan Quran. Tak pernah tengok Quran pun. Tak kenal Quran. Dia ingat Quran tu macam magazin dia beli. Macam buku komik yang dia baca. Bahkan komik tu lebih utama. Dia boleh hafal apa yang bicara komik itu sampai lupa yang lain. Quran tak ingat langsung. Kalau Allah pun tak erti. Contohnya, teruklah tuan-tuan. Oh, kalau magazin tu dia hafal segala-galanya. Magazin tentang apa? Semua dia baca. Quran tak pernah baca. Jadi ini masalah besar. Boleh berlaku pada semua kita. Tak kira siapa pun. Lalu ketika itu ditanya tentang Nabi tak tahu, dijawab tak tahu, maka terdengar suara daripada langit. Riwayat kata, dengar suara datang dari langit kepada si mati ni. Suara siapa? Allah Azza wa Jalla. Riwayat kata, Allah berkata, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan bagi pintu neraka. Maksud apa? Jadi kalau ibu kira hambaku, nampakkan neraka menantinya. Buka depan matanya. Dia tak masuk neraka lagi ni. Sebab neraka akan masuk hari kiamat. Dalam kubur, Allah kata, nampakkan wajah neraka padanya. Maksudnya, depan matanya, nampak dah pintu neraka, bayang neraka. Allahu Akbar. Inilah situasi, tuan-tuan. Ini situasi. Maknanya di depan matanya, nampak dah wajah neraka, pintu neraka, api membakar. Hamparkan untuknya neraka. Nampak secara fizikal. Bahkan kuburnya dah mula jadi macam neraka. Penuh dengan situasi menakutkan. Maka terasa olehnya bahan panas neraka. Terasa dah. Neraka belum lagi ni. Tapi bahang tu dah mula rasai. Serta disempitkan kuburnya hingga terhimpit dan patah tulang-tulang pelusuk, tulang rusuknya dan tulang-tulang belakangnya. Itu kenyataan. Jam tu juga kubur himpit sampai dia patah tulang belulangnya. Bahan neraka dirasai. Kemudian datang kepada seorang yang buruk wajahnya dan busuk bau kata, sabulah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang peringatkan Allah kepadamu. Dia bertanya, siapakah kau? Lalu katanya, akulah amalan kamu yang keji. Datang satu gambaran ketika itu, makhluk yang nampak keadaan busuk, buruk wajah busuk, ada makhluk. Dan berkata apa? Kamu seronoklah hari ini. Inilah yang kamu dapat. Kerana keburukan kamu masa hidup. Kejahatan kamu. Ditanya oleh si mati yang tak beriman tadi. Siapa kamu ni? Dia jawab apa? Akulah amalan. Maknanya, amalan kejahatan kita Allah bentukkan macam manusia, macam makhluk. Busuk dan busuk tadi, rupanya amalan kita. Amalan si mati yang jahat. Lalu kata yang tu, akulah amalanmu yang keji. Amalan kamu yang jahat. Dibentuk soal macam tu. Lalu ia berkata, wahai Tuhan, jangan percepatkan kiamat. Wahai Tuhan, jangan cepat kiamat. Apa siapa yang kata? Amal tadi dalam bentuk maksud tadi yang jahat kata apa? Tuhan, biar macam ni. Maksudnya, biarkan hamba ini dikekalkan macam ni. Seksa macam ni. Kiamat jangan lagi. Biar diseksa berterusan dalam sana panas, pedih, sakit berbau busuk ini. Seksaan tak berhenti. Menanti kiamat bila tak tahu, tapi seksaan, kepanasan, kepayan busuk melanda situasinya, kubur himpitnya. Tuan-tuan, inilah situasi disebutkan riwayat hadis Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud radhiyallahu anhuma, hadis tersahih, bagaimana keadaan si yang tak beriman
diangkat nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kepayahan demi kepayahan. Kemusnahan menanti. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apakah dengan hadis sebegini, kita bersikap yang mudah? Ini satu gambaran yang real, yang Allah picturekan kepada kita. Allah framekan kepada kita. Untuk menyatakan, sampai masanya, kematian orang yang tak beriman, susah, keji, buruk, payah, terseksa, menekan, dan sebagainya. Wallahu musta'an. Allah, kita mohon bantuan pertolongan. Allah, kita mohon bantuan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kita tak mampu Tuhan-Tuhan untuk hadapi semua ini. Waktu episod kematian, hingga pada episod alam kubur tu, episod yang banyak cerita-ceritanya. Dalam hari yang banyak, cerita Nabi SAW, yang semua ini menandakan pertama, tentang keesaan Allah SWT. Keesaan Allah maksud kuasaannya. Kerana pada masa itu, sebab kata para ulama, bila kematian datang, dia adalah berkenaan Allah, tiada campur tangan manusia. Ulang balik, bila kematian datang saja, ia hak mutlak Allah dan tiada campur tangan manusia. Malaikat tak campur tangan. Allah yang berkuasa penuh untuk menentukan ini yang berlaku bergiam-giam. Seksaan ke ataupun kerahmatan. Bagi orang mati beriman, kerahmatan. Bagi orang mati beriman, keseksaan. Allah berkuasa penuh. Tanpa campur tangan siapa? Makhluk betul lagi, malaikat tak campur tangan. Malaikat hanya bertindak melaksanakan apa Allah suruh. Sebab sifat malaikat kan, yuf'aluna ma yu'marun. Quran sebut, malaikat sifatnya tunaikan apa Allah perintah. Allah suruh, dia buatlah. Ambil nyawa secara kejam lah. Rosak secara buruk lah. Bau busuk lah. Sebab itu semua arahan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada kemampuan yang lebih melainkan semuanya balik kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak sebut satu lagi tadi, hadis. Bab kematian tadi, bab sakit tadi. Kalau tadi sebutkan macam tarik daripada apa tadi disebutkan dalam hadis tadi, ditarik kematian datang daripada keadaan bagi jam usi daripada bulu yang basah, ya. Kemudian saya buat hadis tentang macam burung terbang, dia lontar dalam air yang panas tajam, yang panas kuat. Hadis Nabi sebut juga, ini semua cerita tentang situasi sakit itu macam mana. Macam tu gambarannya. Termasuk kata daripada kitab Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, hadis daripada Makhul bersabda Nabi, wallazi nafsi biyadihi la muayanatu malikil maut asyad min alfi darbatin bisayfi. Ini hadis daripada Abu Nuaim dari kitabnya. Nabi berkata bahawa sakit nak mati ini akan dirasai melebihi daripada sakit libasan seribu pedang. Asyaddu min alfi darbatin bisayfi. Sakit lebih daripada libasan 1000 pedang, bukan 1 pedang. 1000 melibas sampai luka-luka kita. Bukan satu. Kalau 1 pedang, oh cukup dah tuan. Usahakan pedang, kena pisau dapur pun dah menangis kita. Kata Nabi, kesakitan nak mati lebih daripada 1000 pedang. 1000 yang melibaskan kita. Ini hadis daripada kitab Imam Qurtubi. Tuan, puan-puan, Allah musta'an. Itulah sekadar untuk hari ini. Saya tak nak bicara lagi daripada bagaimana orang mukmin. Orang mukmin kita nak suasana tenang akan datang. Saya akan bercakap. Ketenangan ada. Sebab bila sebut hal orang kafir, saya tak berapa nak selesa. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, kekuatan hati dan jiwa, keselamatan, keamanan, bukan kekecewaan. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla segala kebaikan, kemuliaan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Anggaplah ini suatu peringatan besar untuk mengajak kita balik kepada pangkal jalan kehidupan. Dalam kesempitan, cari keluasan ilmu. Dalam kepayahan, carilah keluasan dalam kita
beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Sambung kita insya-Allah nanti dalam nikmat kubur bagi orang beriman. Roh diangkat tenang, rohnya mewangi dan wangi yang sungguh wangi. Bahkan riwayat sebut dalam kubur si mati ada bau wangi mewangi, yang satu bau yang tak pernah si mati rasai. Mana si mati tak pernah rasa wangi yang pelik ketika itu orang mati beriman. Nak kata bau oud pun dah hebat dah. Dia dengan harga pun mahal. Pergi Mekah tu ada sampai belah ribu pun ada oud. Lebih lagi daripada oud yang belah ribu tu. Mungkin jutaan harganya di alam barzakh. Si mati akan merasa itu semua. Wallahu alam, tuan-tuan, itulah sekadar untuk pada pagi ini rekodkan di situ dan nampak direkodkan oleh diri itu tamat. InsyaAllah mudah-mudahan sekira dalam kesempatan pada pagi ini pada tanggal 5 hari bulan 3 2022 kita telah menamatkan perbincangan tentang kematian orang yang dinamakan kufur, dan kita akan tengok nanti nikmat kubur bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Allah, berikan kami rezeki keimanan, ketakwaan kepadamu, tidak dalam bentuk kepayahan, kesusahan. Terus sekadarnya, aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh waghfur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustaz. sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan sampai mesej ilmu. Saya akan bukakan 2 soalan. InsyaAllah kalau ada Kalau ada. yang ingin bertanya, silakan. Nampak tak ada jadi ya. 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 Uh, InsyaAllah. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada 19 hari bulan 3 betul Ustaz. ikut rekod insyaAllah sebelum Ramadan lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ustaz. Amin insyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah.